Kenapa tiba-tiba ramai ingin bersolidariti bersama Najib? Itu adalah salah satu tajuk tulisan daripada Syahabuddin Husin bertarikh 5 Januari. Saudara-saudara, pada 6 Januari, Perhimpunan Solidariti untuk Najib yang di mana akan diadakan, dan kita dapat lihat antara peranan utama ataupun watak utama di dalam perhimpunan ini. Selepas UMNO pun bersetuju untuk menarik diri, bahkan Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO telah mengarahkan untuk kepimpinan UMNO tidak menyertai perhimpunan tersebut. Zahid berkata, perkara ini mana-mana kepimpinan UMNO, ahli UMNO yang menyertai perhimpunan itu akan menanggung sebarang akibat dan kesan daripada perhimpunan tersebut. Pada akhirnya, soalan daripada Syahabuddin Husin ini, kenapa tiba-tiba ramai ingin bersolidariti bersama Najib? Termasuk antara yang tampil ingin bersolidariti ialah mereka yang sebelum ini tidak pernah menyokong bekas Perdana Menteri itu. Selain ramai yang berminat untuk hadir dalam himpunan solidariti di depan Istana Kehakiman sebagai tanda sokongan, mereka yang menyokong melalui media sosial dan perbualan lain juga boleh dilihat dengan ketara. Adakah mereka sekarang sudah lupa skandal 1MDB? Apakah mereka sudah memaafkan Najib? Apakah juga mereka mahu Najib kembali sebagai PM semula? Apakah sebab sebenar tiba-tiba begitu ramai menyokong yang simpati kepada Najib sejak isu Tita Edendum ini? Secara mudah dan berterus terang agar mudah difahami, terutamanya oleh penyokong PH, sokongan yang tiba-tiba meledak terhadap Najib kebelakangan ini adalah isyarat penolakan yang tidak boleh lagi terhadap Kerajaan Madani pimpinan Anwar. Ia bukan bermakna mereka yang mahu menyokong Najib sudah lupa tentang skandal 1MDB, telah memaafkan atau mahu bekas PM itu kembali semula memimpin negara ini. Itu adalah soal yang berbeza. Lagipun Najib sudah didapati bersalah dan telah berada di penjara Kajang menjalani hukuman lebih 2 tahun lamanya. Memberi sokongan dalam isu Titah Edendum bukan bermakna mahu Najib dibebas dan dikeluarkan daripada penjara serta-merta. Jauh sekali melupakan begitu saja skandal 1MDB. Orang ramai berhimpun dan bersolidariti amat faham bahwa mereka tidak mampu membebas dan mengeluarkan Najib daripada penjara. Sama seperti tidak mampunya penyokong Anwar yang berhimpun di Istana Kehakiman pada 2016 dulu untuk mengelakkan Presiden PKR itu daripada dihantar ke penjara atas kesalahan. Isu yang ada di depan mata yang membuatkan rakyat jadi jengkel, lalu ingin tampil menyuarakan protes mereka melalui himpunan, ialah kerana kerajaan tidak berterus terang dan seakan menyembunyikan Titah Edendum Agong ke-16 yang membenarkan Najib menjalani baki hukuman penjaranya melalui tahanan rumah. Dipendekkan cerita, dalam keputusan ini, penyertaan parti-parti politik dan beberapa NGO, termasuk yang selama ini berdiam diri dan tidak pernah menonjolkan diri, menyokong bekas PM, di samping penyokong beliau dalam UMNO sendiri di solidariti tersebut adalah permulaan kepada lebih banyak himpunan lain menuju PRU 16 pada tahun 2027. Yang jelas apa jua keputusan mahkamah, dan jika lebih banyak kebangkitan rakyat digerakkan selepas ini, PRU 16 nanti tidak lagi mudah bagi parti-parti di Semenanjung dalam Kerajaan Madani untuk memenangi banyak kerusi. PKR sendiri daripada 31 kerusi barangkali hanya tinggal 22 atau 25 kerusi saja lagi
yang mampu dimenangi. Saudara-saudara, berkaitan tulisan ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun PMX yang kini kita dapat lihat sudah mungkin menghampiri pertengahan penggal sebagai Perdana Menteri. Setelah 2 tahun menjadi PM, banyak berita baik yang kita dengar. Walaupun di samping Anwar Ibrahim yang berusaha menjadi Perdana Menteri di dalam kerja-kerja sebagai PM, banyak juga kecaman dan serangan diterima Anwar. Mungkin ada sehingga menggesa Anwar Ibrahim untuk letak jawatan, untuk parlimen dibubarkan. Jadi pelbagai bentuk serangan yang diterima PMX. Tapi antara cara untuk menjatuhkan Anwar mungkin hanya pada pilihan raya umum ke-16. Itu pun kalau Anwar Ibrahim dan PH kalah. Mungkin juga kerajaan perpaduan akan diteruskan kerjasama sehingga pilihan raya umum ke-16. Nah, saudara-saudara, adakah parti-parti komponen yang gabungan yang menyokong kerajaan hari ini, termasuk GPS, GRS, adakah mereka juga mahu keluar dari kerajaan? Ada ahli parlimen nak berpaling tada? Jawapannya setakat ini adalah tidak. Baru-baru ini Premier Sarawak dalam satu kenyataan benarkan Anwar berkhidmat hingga habis penggal. Ini adalah satu berita paling terbaik untuk penyokong Anwar Ibrahim, untuk seluruh rakyat Malaysia. Kenapa berita baik untuk seluruh rakyat Malaysia? Kerana tidak perlulah susah-susah lagi mengundi dalam masa yang terdekat. Inilah yang sepatutnya. Tunggu sehingga habis penggal. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, ini sekaligus menjadi berita buruk untuk mana-mana pihak yang cuba untuk menjatuhkan Anwar. Mungkin termasuk Muhyiddin sebagai pengurus CPN, mungkin termasuk Tun Mahathir yang kita sudah tahu bagaimana sikap Mahathir terhadap Anwar Ibrahim. Kalau nak cakap Mahathir nak kalahkan Anwar, bagi saya jauh sekali kemampuan Mahathir pada hari ini untuk mengalahkan Datuk. Jauh sekali kemampuan Mahathir untuk mengalahkan Anwar Ibrahim. Ini satu berita baik daripada Premier Sarawak, Abang Johari, menyeru agar Anwar Ibrahim diberikan peluang untuk menghabiskan tempoh 5 tahun sebagai Perdana Menteri. Pengerusi GPS berkata, terdapat pihak tertentu yang sibuk bercakap di media mengenai usaha menggantikan Anwar. Mengapa? Adakah perlu menggantikannya Anwar sedangkan tempohnya belum tamat? Jika orang tidak berpuas hati dengan kerajaan perpaduan, dengan kita, maka mereka harus menunggu pilihan raya umum. Ini satu kenyataan yang hebat daripada Premier Sarawak. Tetapi pada masa ini, jangan paksa. Dia berkata demikian ketika mengulas usaha sesetengah pihak untuk menggantikan Anwar sebagai PM. Premier Sarawak bagaimanapun tidak menamakan sesiapa. Bulan lalu, Ketua Pesuruhjaya PAS Perak, Razman Zakaria, mendedahkan parti itu masih bercita-cita untuk membentuk kerajaan sebelum PRU akan datang. Jadi saudara-saudara, terdapat juga spekulasi PAS menggunakan Perhimpunan Solidariti untuk Najib yang dipenjarakan sebagai usaha untuk menarik sokongan UMNO. Jadi walaupun mungkin terdapat usaha untuk menarik UMNO keluar dari kerajaan, adakah perkara ini mampu untuk menggulingkan Anwar, menjatuhkan Anwar? Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Jadi mungkin juga kenyataan Premier Sarawak ini
telah menunjukkan bahwa beliau juga mampu untuk berfikiran seperti seorang Perdana Menteri. Adakah dengan ini, Abang Johari mungkin layak untuk menjadi PM yang seterusnya? Itu tidak mustahil. Saudara-saudara, apa komen Anda?